Hadis ni kalau tuan-tuan perasan, bulan lepas kita jumpa lebih kurang macam ni pada hadis yang ke-12. Sahabat Nabi SAW yang lain, dia melakukan perbuatan yang sama, puji-pujian dan mendoakan serta mengucapkan terima kasih kepada ibu di atas jasa dan pembaktian yang telah pun dilakukan. Dalam Quran Allah sebut tuan-tuan, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu, dan kepada aku kamu akan dikembalikan. Jadi tuan-tuan, perbuatan kita mendoakan ibu bapa ni kita buat hari-hari, insya-Allah. Hari-hari kita buat. Setiap kali kita doa dalam keadaan kita sembahyang berjemaah, imam akan baca doa kepada mak ayah kita, kita aminkan. Ataupun kalau kita sembahyang seorang, kita mesti kena rabbighfirli wa liwalidayya. Benda tu dah ada dah kat mulut kita. Selalu kita doa ni dalam keadaan mak ayah kita tak dengar. Tapi perbuatan sahabat Nabi SAW didoakan, dipuji, diucapkan terima kasih dengan penuh keikhlasan di hadapan. Tuan-tuan, puji kok belakang dengan puji kok depan ni lain. Bila cakap kat depan ni tuan-tuan, biasanya percakapan tu apatah lagi dengan mak ayah, kita akan keluarkan apa yang ada pada isi hati. Maka kalaulah kita masih ada salah seorang daripadanya ataupun kedua-duanya sekali, zahirkan terima kasih kita di hadapan mereka. Pak, terima kasih banyak Pak, selama ni duk jaga, selama ni duk bersabar, selama ni duk berhabis, selama ni duk bersusah. Daripada cik mula lahir sampai sekarang ni, minta terima kasih banyak-banyak. Moga Allah rahmati, moga Allah ampunkan dosa, moga Allah letakkan pak dengan mak di tempat yang paling tinggi dalam syurga firdaus Allah. Terang sekali pergi doa tuan-tuan. Tambah pula kalau kita pergi sebut tu, pergi kat pak tuan. Pak ni biasalah, pak-pak ni hati dia keras. Luar nampak keras, tapi dalam dia lembut tuan. Tegas terang mana pun, jauh di dalam sudut hati pak ni tuan-tuan, kadang-kadang lebih lembut daripada hati mak. Pak nak keluar air mata ni payah tuan-tuan. Tapi kalau kita main dengan benda-benda macam ni, tambah-tambah pak kita, kalau dengan keadaan kita sekarang masih ada pak, masih ada mak tuan-tuan, ternyata mereka tu dah lanjut usia dah. Dan di akhir-akhir usia, apabila kalimah-kalimah yang baik ni, kalimah pengharapan, kalimah doa, kalimah meletakkan mereka untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah, mereka dengar untuk mereka tuan-tuan. Sebab biasa umur-umur kita ni pun kita duk tunggu mati dah tuan-tuan ni. Dan kita duk sebut dah, kita nak apa lagi tuan, semua dah ada dah. Semua dah lengkap, komplit dah Allah bagi tuan. Terpulang bagaimana kita menerima ianya sebagai sempurna. Kot saya duduk rumah flat tuan-tuan, duduk rumah banglo. Tapi kalau duduk rumah flat pun kalau rasa sempurna, indah dah, bahagia, tenang duduk dalam rumah, itu dah satu kecukupan yang besar kan. Yang jadi masalah ni, duduk ada banglo 3-4 tingkat pun duduk berasa kecil lagi. Duduk berasa tak cukup lagi. Hal tu yang jadi masalah. Tapi kalau kita berasa apa yang ada dalam keadaan asas kita, keperluan kita sekarang ni semua ada tuan-tuan, maka apa yang kita tunggu? Kita tunggu untuk dipindahkan. Kita tunggu untuk balik. Dan untuk orang yang lanjut usia dia mengikut hukum dunia, orang apa sebut usia senja. Kira senja ni duk tunggu nak malap kan. Duk tunggu nak gelap ya. Istilah menunjukkan kata tak lama dah. Dapat doa-doa macam ni. Dengar sendiri pada telinga dia. Tuan-tuan, satu benda yang tak tahu nak digambarkan. Betapa tepuh, saya yakin tepuh mak ayah kita akan menunjukkan kasih sayang dan meredai kepada kita. Perbuatan sahabat-sahabat Nabi SAW terhadap mak dan ayah mereka tuan-tuan sangat lemah lembut, sangat terpuji. Tak ada kita dengar sahabat-sahabat Nabi ni tinggi suara, melawan, membantah dan sebagainya, tak ada kan. Mereka langsung menerima daripada Nabi SAW. Maka hari ni kalau kita masih ada kesempatan untuk nak buat macam ni tuan-tuan, buatlah. Tak kisahlah depan ke, dalam bentuk telefon ke apa ke, selagi doa ada. Selagi pintu syurga kita, pintu makbul doa kita doa ada, teruskan. Sebab satu hari cuma kita tak tahu siapa dulu, depa ke kita. Kan? Hukum dunia depa lah. Depa dah tua, kita steady lagi. Tapi steady belum tentu tahan lama.
Kan? Ada orang terlentak tuan, bertahun-tahun orang tengok lalah hak duk jaga dia 2-3 orang tu, hak jaga tu pergi dulu. Itu semua hukum Allah kan. Itu semua kita tak pada Allah, kita tak boleh nak kata apa. Dan tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan hari ni anak tuan-tuan main cakap benda yang kita sebut dalam hadis ni. Anak kita main rumah kita, kok anak kita duduk jauh KL ke apa ke, balik main Assalamualaikum, kita menjawab Waalaikumsalam. Ayah, bapa, moga Allah rahmati ayah, terima kasih ayah duk buat kat cik ni. Apa perasaan tuan-tuan? Kita tak pernah kenal ke tu? Cuba kenal sekali tuan. Oi, dia punya feeling lain macam kan. Dia punya perasaan dia tu dia akan jadi lain. Sama ada kita nak terima benda tu ataupun kita pandang pelik. Yang ni apa hai? Kan? Jangan nak kata aku tu orang doa kat kita. Kita bukan boleh dengar pelik. Yang ni pasal apa? Lain macam ni. Kan? Cuba kita buat kan. Ajak anak-anak kita. Saling mendoakan. Kita doakan kat mereka. Mak ayah jangan putih doa kat anak lah. Doa kita dimakbulkan Allah. Doa kita tak ada hijab. Doa yang baik-baik untuk anak. Jangan beza-bezakan anak. Anak sulung dengan anak nombor 2 contoh. Hak sulung ni bagus. Duk you, periksa semua elok-elok. Sekolah menengah perlu semua straight A. Kita doa lebih kat dia. Hak nombor 2 ni buah sikit. Hak nombor 2 dia tak apa pandai, senang-senang. Kita doa juga, tapi doa biasa-biasa. Jangan ada pilih kasih lepas tu. Semua anak kita, amanah kita, tanggungan kita, kita akan jawab atas apa yang kita bagikan kepada mereka nanti di hadapan Allah. Kita duk nampak apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Contoh berlaku satu musibah ujian kat kita, kita sakit, contoh wal'iyazubillah. Kan? Kita tak mampu nak bergerak dan sebagainya. Kita tak tahu hak mana lagi yang nak main tolong jaga kita. Tak tahu. Siapa yang nak berbakti kat kita, siapa yang nak menguruskan kita, tak tahu. Maka jangan ada double standard. Jangan ada pilih kasih. Sebab tu dalam pandangan Islam ni tuan-tuan, pandangan Islam Allah sebut perihal kejayaan, Allah tak sebut langsung dalam bab kepandaian, dalam bab kepintaran, Allah tak sebut langsung. Jumpa tak dalam Quran, dalam hadis, siapa yang paling pandai, dia lah yang terbaik, apa kata tak jumpa. Bahkan dalam Quran pun Allah iktiraf orang berjaya surah Mukminun ni 5 ciri. Yang mana 5 ciri ni semua ciri hamba yang tawaduk, hamba yang tekun, hamba yang taat. Jaga solat, jaga amanah, jaga maruah, mengeluarkan apa yang diminta oleh Allah. Surah Mukminun ayat 1 hingga 11. Balik tuan-tuan buka cek. Bahkan pada ayat pertama sekali Allah buat declaration, qad aflahal mu'minun. Telah berjaya hamba-hamba yang beriman padaku. Dan ayat ke-11 Allah sebut bila mereka berjaya, mereka punya reward alladzina yarisunal firdaus. Akan diberikan syurga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut sebelum ni dalam firdaus ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa moga kita sebahagian daripada ahli firdaus. Tak ada langsung sebut dalam bab PhD ke, pandai ke, pangkat besar ke, gaji tinggi ke. Hak tu kita punya nilai. Maka jangan ada double standard tuan. Sebab kita tak tahu ke depan. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tak ada satu jiwa pun tahu apa nak jadi kat dia esok. Cerita esok bukan cerita minggu depan, tahun depan. Kita punya cerita, kadang-kadang 3-4 tahun ke depan dah cerita siap. Dan esok punya benda pun tak tahu apa nak jadi. Maka saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain. Baik.